Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-393 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan keberkatan dan kebaikan untuk setiap daripada kita. Pertemuan yang mana menjadikan kita beroleh sesuatu pengajaran ataupun ibrah daripada kalamullah, kitab suci Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga moga-moga ada sesuatu pertambahan pada amalan kita. Moga-moga dengan itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen. Ada Zimah Don, Nur Hayati Yahya, Zabaria Muhammad Yusuf, Zahara Alias, Marwani Ahmad, Galik Sprit, Laila Omar, Norazia Mukhtar, Nasirun Ori, bin Zainuddin, Zabaria Muhammad Yusuf, Zuriat M. Hashim, Raja Masaha, Raja Harun, Jamalia Manab, Nindah Anis, Aminah Hitam, Safia Sapian, Zakia Muhammad Nin, Zuraida Siddiq, Zainun Hadi, Galik Sprit, kemudian Hafizah Hassan, Rohida Abdul Rahman, Muslimah Mahmud, Ani Julaiha Tahi, Nurahim Sharif, Rin Khairil, Rohayati Uthman, Ana Sukaimi, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Ahlan sahabat-sahabat Rosnah Sharif dan juga sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini. Sebelum kita mulakan lebih lanjut, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon je sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba pada hari ini pada ayat yang ke-147, muka surat 148, surah yang ke-6, Suratul An'am. Kita berada pada ayat 147 daripada muka surat 148 daripada surah yang ke-6, Surah Al-An'am. Sebelum kita teruskan, kita ulang balik apa yang kita telah pelajari pada ayat yang kita telah pelajari semalam. Bagaimana Allah telah menerangkan yang Allah ada mengharamkan ke atas golongan Yahudi daripada binatang-binatang yang walaupun ianya bukanlah jijik, walaupun ianya bukanlah rijis, ia bukanlah jijik, bukanlah benda yang keji, ianya benda yang elok, tetapi Allah haramkan ke atas mereka kerana sikap mereka yang melampau. Maka firman Allah yang kita telah baca semalam, dan ke atas orang-orang Yahudi haramna, kami telah haramkan alaihim, ke atas mereka. Apakah yang Allah haramkan? Kulladzi dhufur, iaitu binatang yang berkuku. Dan kita telah sebut maksud daripada binatang yang berkuku, pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, iaitu setiap binatang yang bersambung jari jemarinya, sama ada daripada binatang ternakan ataupun burung ataupun apa pun, mana-mana binatang yang bersambung jari jemarinya, maka pada waktu itu adalah haram untuk mereka ambil dan untuk mereka makan.
Kemudian Allah menerangkan lagi, dan daripada kalangan binatang ternakan kami haramkan juga lemak-lemak yang ada pada lembu dan kambing. Lemak-lemak pun mereka tak boleh makan, kecualilah lemak-lemak yang mana berada pada bahagian yang sukar untuk untuk ditinggalkan, seperti mana firman Allah, lemak yang berada di bahagian belakang lembu dan kambing, kemudian lemak yang berada di dalam perut seperti usus, dan juga lemak yang berada pada tulang, maka itu dibenarkan untuk makan. Kenapakah Allah mengharamkan perkara ini ke atas golongan Yahudi dan tidak kepada selain daripada mereka? Firman Allah, "Dzalika jazainahum bibaghihim," kerana pada waktu itu disebabkan mereka punya sikap yang melampau, kerana kederhakaan mereka, kerana kedegilan mereka, maka Allah menghukum mereka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sambung pada ayat ini, maka dalam tafsir Al-Wasit dibawakan di sini beberapa riwayat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang Yahudi walaupun Allah mengharamkan mereka untuk menggunakan benda-benda ini, mereka tetap mengeluarkan helah, mereka tetap mencari jalan yang salah untuk mereka gunakan benda-benda ini. Sebab itulah dibawakan pada ayat ini, dibawakan pada tafsiran ayat ini, walaupun Allah haramkan, dan ini memang sikap golongan Yahudi. Ketika mana kita telah baca pada surah Al-Baqarah juz yang pertama, Allah haramkan mereka untuk bekerja, dan pada waktu itu untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, mereka keluarkan hilah yang salah. Mereka pada waktu itu keluarkan tipu daya untuk buat juga benda yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sebab itulah di sini dibawakan beberapa riwayat bagaimana mereka tetap mengeluarkan cara hilah dan tipu daya. Konon-kononnya mereka pada waktu itu berjaya mencari jalan keluar daripada perkara yang Allah larang. Antaranya adalah hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sedang duduk, baginda memandang ke langit seraya bersabda, la'anallahu al-yahud, moga Allah melaknati golongan Yahudi. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kenapa? Kerana perbuatan mereka yang berikut ini. Innallaha harrama alaihimus syuhum, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada mereka lemak, seperti mana yang kita baca pada ayat semalam. Faba'uha, lalu mereka pada waktu itu kata, okey, Allah haramkan, lalu kami tak makan. Tapi kalaulah kami tak makan, kami jual. Faba'uha, lalu benda yang Allah haramkan mereka jual. Dan pada waktu itu mereka makan daripada hasil jualan lemak yang Allah haramkan. Maka mereka kata, kami tak makan. Tapi walaupun tak makan, mereka jual dan makan daripada hasil jualan benda yang haram. Maka ini yang mana dilakukan oleh golongan Yahudi yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini. Begitu juga riwayat yang kedua daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ketika pembukaan kota Mekah, innallaha, sesungguhnya Allah telah mengharamkan jualan arak, bangkai, khinzir dan juga berhala. Lalu Nabi bersabda pada para sahabat, Allah haramkan ini. Arak Allah haramkan, bangkai Allah haramkan, khinzir Allah haramkan, berhala Allah haramkan. Begitulah juga diharamkan jualan benda-benda ini. Maka ada yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqila ya Rasulullah, ara'aita, wahai Rasulullah, maklumkan kami, bagaimana pula dengan lemak yang ada pada bangkai? Bangkai tak boleh makan, haram. Tapi bagaimana dengan lemak dia? Boleh tak lemak itu dijual, lemak itu diambil manfaat? Fa innaha yuddahan bihal julud, boleh digunakan untuk sesuatu, lemak yang ada pada bangkai binatang. Dan kemudian boleh digunakan untuk menampal kerosakan yang ada pada kapal. Mereka gunakan lemak binatang untuk menampal kapal yang bocor, yang rosak pada ketika itu.
dan juga boleh digunakan sebagai bahan bakar untuk pelita. Lalu ini ada yang cuba bertanya kepada Nabi, kalaulah bangkai itu tak boleh wahai Rasulullah, lemak dia bagaimana? Boleh tak lemak tu dijual? Lemak pada binatang itu diambil. Maka Nabi SAW pada waktu itu terus menegur. Nabi bersabda, la, tidak, huwa haram, itu pun adalah haram. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, qatalallahu al-yahud, semoga Allah membinasakan golongan Yahudi. Sesungguhnya Allah lama harrama alaihim, ketika mana mengharamkan ke atas mereka. Pada ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat 130, ayat 146, ketika mana Allah mengharamkan kepada mereka jammaluha, maka pada waktu itu mereka cuba mencari helah. Lalu apa mereka buat? Contohnya lemak-lemak yang mereka tak boleh nak makan, mereka cairkan lemak itu. Bila lemak tu dah cair, azabuha, mereka cairkan lemak itu dan kemudian mereka jual, dan mereka kata kami tak jual lemak ni dah tak ada, lemak ni dah cair, kami jual benda lain. Maka mereka sentiasa mencari hilah, mencari alasan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu pengajaran daripada ayat yang ke-146, janganlah kita mengikuti sikap-sikap mereka yang seperti ini, sentiasa mencari jalan keluar, hilah pada perkara yang Allah larang dan Allah haramkan. Kemudian pada ayat yang ke-147, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, berilah kepada mereka amaran, kepada orang-orang Yahudi. Thumma hazzarahumullah, kemudian Allah memberi amaran kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang mengikuti orang Yahudi daripada kalangan masyarakat Arab jahiliyah dan juga daripada musyrik Mekah. Allah memberi amaran kepada mereka supaya mereka tidak melampaui batas, supaya pada waktu itu mereka tidak melakukan tughyan, melampaui batas. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka, jika, kadzabu, mereka mendustakan. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka ini? Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut haula'il yahud, golongan-golongan Yahudi, wa amsaluhum minal musyrikin, dan juga orang yang mengikuti mereka daripada kalangan orang-orang musyrik. Maka wahai Muhammad, fa in kadzabuk, maka, fa terjemahan dia maka, in terjemahannya jika, kadzabu terjemahannya mereka mendustakan. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka? Itulah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Mereka mendustakan siapa? Kamu wahai Muhammad. Maka kalaulah mereka mendustakan kamu pada perkara apa? Pada perkara yang kami telah berikan wahyu kepada kamu, kami telah maklumkan kepada kamu daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada mukjizat. Kalaulah mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, walaupun pada waktu itu mereka tahu bahawa kamu adalah utusan Allah, terutamanya orang-orang ahli kitab, orang Yahudi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, maka qul, katakanlah, Rabbukum, Tuhan kamu, Zu rahmah, adalah zat yang mempunyai rahmat, yang memiliki, Zu yang mempunyai, Zu yang memiliki, rahmah, rahmat kasih sayang, wasi'ah, yang sangat luas. Lalu katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kena ingat, sesungguhnya Allah mempunyai kasih sayang yang sangat luas. Sesungguhnya Allah adalah zat yang pada waktu itu amat luas rahmatnya. Dan dalam tafsir Al-Wasit disebut, wa min madhahiri rahmatih, dan di antara tanda-tanda jelas betapa sayangnya Allah, betapa rahmatnya Allah, betapa penyayangnya Allah. Bagaimana kita nampak Allah sentiasa memberi peluang kepada orang yang melakukan maksiat, kepada orang yang melakukan dosa untuk bertaubat, dengan Allah tidak menyegerakan hukuman.
Sebab itu disebutkan di sini, wa min mazahiri rahmatillah annahu la yu'ajilu man kafara bihi bil uqubah. Allah tidak menyegerakan siksaan hukuman untuk orang yang melakukan maksiat walaupun kufur sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah tidak menyegerakan hukuman kepada orang yang melakukan maksiat dan melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Akan tetapi, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbukum, Tuhan kamu, Dzu Rahmah, adalah zat yang memiliki, yang mempunyai rahmah, kasih sayang, wasi'ah, yang luas. Namun kena ingat, pada penghujung ayat firman Allah, wala yuraddu ba'suh anil qawmil mujrimin. Firman Allah, namun, la, tidak, yuraddu, akan dapat menolak, wala yuraddu, dan tidak akan dapat ditolak, tidak akan dapat menolak. Apa? Ba'suhu, azab Allah, hukuman Allah, siksaan Allah. Daripada siapa? Siapakah yang akan kena siksaan dan hukuman ini? Terhadap ataupun daripada al-qaumil mujrimin, golongan-golongan yang melakukan maksiat dan dosa. Maka pada ayat ini Allah perintahkan baginda Nabi untuk sampaikan kepada golongan-golongan Yahudi dan juga orang-orang musyrik, ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Rahmat kasih sayang Allah Maha luas. Sebab itu manusia buat dosa berpuluh tahun mungkin. Banyak orang dia buat maksiat berpuluh tahun dia buat maksiat dan dia tak bertaubat. Tapi Allah masih lagi beri peluang. Allah tidak hukum dan siksanya. Akan tetapi firman Allah pada ayat ini, namun kena ingat, bila datangnya azab Allah, bila datangnya siksaan Allah, bila datangnya hukuman Allah, kena ingat satu perkara, wala yuraddu ba'suh, tidak akan boleh menolak dan tidak ada sesiapa yang mampu menolak. Apakah dia? Ba'suhu, hukuman, azab, siksaan Allah kepada siapa? Anil qaumil mujrimin, kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut tentang anil qaumil mujrimin, ai anil qaumil musirrina ala ijramihim. Tak ada sesiapa yang mampu menolak hukuman terhadap orang yang berterusan melakukan maksiat tanpa bertaubat. Maka akan datang hukuman Allah, akan datang siksaan Allah. Dan kena ingat, bila Allah mendatangkan siksaan, tak ada siapa yang boleh tolong, tak ada siapa yang boleh bantu. Maka apakah maksud ayat ini? Yang mana kalaulah kita baca terjemahan fa'in, maka jika, kadzabu, mereka mendustakan, iaitu orang Yahudi dan musyrik, kamu wahai Muhammad, fa, maka, qul, katakanlah kepada mereka, Rabbu, Tuhan, Rabb, kum, kamu, Zu, zat yang memiliki, zat yang mempunyai rahmah, kasih sayang, rahmat, wasi'ah, yang amat luas, wala, dan tidak, yuraddu, akan mampu menolak, akan dapat menolak, ba'suhu, hukuman, siksaan, azab, Allah, daripada, terhadap, al-qaumi, golongan, al-mujrimin, yang melakukan maksiat dan dosa. Apa maksud ayat ini? Maka sebenarnya pada ayat ini Allah memberi tazjir, Allah memberi amaran. Sebab itu disebutkan di sini, maka ayat yang mulia ini sebenarnya sedang memberi amaran kepada orang-orang Yahudi musyrik dan juga yang datang selepas daripada mereka, daripada orang yang berterusan melakukan maksiat, berterusan melakukan dosa dan tak mahu bertaubat, berterusan mendustakan. Kalaulah kita nampak permulaan ayat itu, mendustakan, berterusan mendustakan utusan-utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut akan datang waktu dan ketika, walaupun rahmat Allah luas, Allah bagi peluang, tapi kena ingat akan datang waktu dan masa yang mana mungkin di dunia, yang mana mungkin waktu itu adalah ketika mana meninggal dunia,
ataupun waktu itu pastinya di alam kubur, ataupun waktu itu pastinya ketika mana di mahsyar dan juga di neraka Allah. Dan bila datangnya waktu itu, iaitu siksaan dan azab, maka pada waktu itu tidak ada sesiapa yang boleh menolong. Sebab itu, selain daripada memberi amaran pada ayat ini, sebenarnya tersembunyi padanya galakan untuk bertaubat. Sebab itu firman Allah, zu rahmatin wasi'ah, rahmat Allah sangat luas, maka bertaubat, maka kembali pada Allah. Maka pada waktu itu, tinggalkanlah perkara-perkara yang Allah larang. Kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita pada ayat 147 sehinggalah ayat yang ke-150, bagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita perkara batil, salah faham yang batil, yang salah faham yang rosak yang berlaku pada setiap orang yang kufur, pada setiap orang yang melakukan maksiat. Dan ini disebabkan kejahilan mereka, dan bagaimana Al-Quran pada waktu itu memberikan jawapan terhadap dakwaan mereka, salah faham mereka. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu, apakah salah faham, apakah alasan, apakah pada waktu itu kepercayaan batil yang ada pada setiap orang yang kufur, pada setiap orang yang melakukan maksiat dan dosa. Apakah yang mereka ada? Selalunya kita dengar orang yang buat maksiat, bila diajak ataupun ditegur dengan hikmah, dia kata, kalaulah Allah nak, nescaya kami tak buat maksiat. Kalaulah Allah nak, nescaya kami tak berada di tempat ni, nescaya kami dah beribadah. Kalaulah Allah nak, nescaya kami tak berada dalam situasi begini. Maka beradanya kami pada situasi begini, bererti itu kehendak Allah. Bila kehendak Allah, maka kenapa Allah nak seksa kami? Kenapa Allah nak hukum kami? Maka Allah mula menerangkan syubhah-syubhah, salah faham, alasan-alasan yang diberikan dan selalu dipegang, allati tamassaka biha, yang selalu dipegang, dijadikan dalil oleh orang-orang musyrik ketika mana melakukan syirik, oleh orang-orang yang melakukan maksiat. Mereka selalu kata begitu, kalaulah Allah nak, nescaya kami tak ada berada pada tempat ini. Kalaulah Allah nak, nescaya kami tak buat syirik. Kalaulah Allah nak, nescaya kami takkan melakukan maksiat dan dosa. Bererti bila kami buat ini, bererti Allah nak begitu. Bila Allah nak begitu, maka kenapa Allah nak hukum dan seksa kami? Maka Al-Quran mula menerangkan tentang kebatilan salah faham tersebut dan apakah jawapannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sayaqul. Sa terjemahnya adalah kelak. Yaqul akan berkata. Lalu ketika mana ayat yang sebelum ini menceritakan tentang azab, dan kena ingat wahai orang musyrik, bahawa bila datangnya azab Allah, maka pada waktu itu tidak ada sesiapa yang boleh menolak azab Allah daripada kamu. Tak ada siapa yang boleh menolong kamu. Lalu bila cerita tentang azab, bila cerita tentang hukuman, maka datangnya pada waktu itu ayat ini. Maka Allah cerita kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, kelak orang-orang musyrik Mekah akan berkata, orang-orang yang melakukan kufur akan berkata, sayaqul, kelak, yaqul akan berkata, allazina, orang-orang yang asyraku, mereka menyekutukan Allah. Apa yang mereka akan kata, dan ini menjadi alasan yang diguna pakai pada setiap zaman. Ini menjadi konon-konon dia adalah justifikasi untuk perbuatan salah yang mereka lakukan. Maka apa yang mereka katakan, Allah maklumkan kepada Nabi, kelak mereka pasti akan berkata, wahai Muhammad, orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, apakah yang mereka akan katakan? Kalau, jika, sekiranya, Allah mengkehendaki. Kalaulah Allah nak, kan kita biasa dengar orang yang buat maksiat, kalaulah Allah nak, tidaklah, asyrakna, kami menyekutukan Allah, wala, dan tidak pula,
abauna, nenek moyang kami. Lalu orang-orang musyrik Mekah akan berkata, wahai Muhammad, lau sya Allah, kalaulah Allah mengkehendaki. Sebab Allah tu kan maha kuasa, kan? Bukankah Allah itu pencipta? Allah itu yang memegang hati hamba-hambanya, Allah segala-galanya. Maka mereka akan berkata, semestinya yang Allah segala-galanya betul. Semestinya yang mana Allah itu maha berkuasa betul. Semestinya Allah adalah apa yang memiliki segala-galanya betul. Tapi yang salahnya adalah apa yang mereka katakan ini. Lau sya Allah, jika Allah mengkehendaki, ma asyrakna, tidaklah kami akan melakukan syirik. Wala abauna, dan tidak pula nenek moyang kami. Wala, dan tidak, haramna, kami haramkan, min syai', daripada sesuatu pun. Nescaya kami takkan buat benda ni. Kalaulah Allah benar-benar nak kami jadi hamba, kalaulah Allah benar-benar nakkan kami pada waktu ini untuk menjadi orang yang baik, nescaya kami takkan buat semua ni. Lalu apakah maksud perkataan mereka? Kalaulah difahami dalam konteks ni adalah seolah-olah mereka cuba nak berkata bahawa apa yang kami buat, wahai Muhammad, adalah apa yang Allah nak, apa yang Allah redha, apa yang Allah suka. Kalaulah apa yang kami buat ini, wahai Muhammad, sebenarnya adalah perkara yang Allah redha, maka kenapa kami nak tinggalkan? Sebab kalaulah Allah tak suka, kalaulah Allah nak, kami takkan buat. Kerana Allah yang kontrol kami, Allah yang pada waktu itu buat begini-begini. Itu alasan mereka. Itu adalah mereka cuba pada waktu itu menjadikan ini hujah dan juga dalil. Maka apakah firman Allah untuk Nabi berikan jawapan? Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal, adakah, inda, di sisi, kum, kamu, min, daripada, ilmin, sebarang ilmu. Ada tak kamu mempunyai sebarang bukti yang mana Allah, maknanya apa? Ilmu tentang apa? Yang mana Allah memang nak kamu buat maksiat. Apakah dalil dia? Bawa dalil. Ataupun maksud ilmu adalah bahawa sebenarnya memang Allah nak kamu berlaku begini. Apakah dalilnya? Semua orang boleh cakap. Orang yang buat maksiat boleh cakap, saya buat macam ni sebab Allah yang nak jadi begini. Lalu apa dalil kamu kata begitu? Yang mana Allah nak kamu jadi begini, Allah nak kamu buat maksiat, Allah nak kamu buat dosa, Allah nak kamu buat syirik. Apa dalil dia? Kalau sekadar cakap, semua orang boleh berkata-kata. Apa dalil dia? Kalau ada dalil, ilmu maksudnya dalil. Kalau ada dalil, fatukhrijuhu lana. Jangan sekadar bercakap, fatukhrijuhu, maka keluarkanlah dalil tersebut untuk kami. Lalu adakah mereka ada dalil? Tak ada. Sebab itu di hujung ayat, kita akan baca balik ayat ni esok. Cuma kita baca terjemahan dahulu. Sebab itu di hujung ayat, firman Allah Subhanahu wa taala, in, jika, tattabi'un, tidaklah, tattabi'un, kamu mengikuti, illa zan, kecuali sekadar sangkaan. Kamu yang sangka Allah nak kamu berada dalam keadaan begini. Kamu yang sangka yang Allah nak kamu melakukan syirik. Itu sangkaan kamu. Jangan pula kamu cuba menjadikan itu dalil untuk bahawa Allah nak kamu melakukan itu. Wa in antum illa takhrusun, wa, dan, in, tidaklah, antum, kamu, illa, kecuali, takhrusun, berdusta. Tidaklah kamu kecuali berdusta. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, itu sangkaan kamu sahaja. Macam mana kamu tahu apa yang Allah nak? Itu sekadar sangkaan kamu. Dan tidaklah kamu kecuali berdusta, menggunakan nama Allah, menggunakan pada waktu itu apa kehendak Allah sebagai dalil, bukti tentang maksiat kamu dan juga tentang dosa-dosa kamu. InsyaAllah kita akan sambung ayat 148 ni esok.
kita akan terangkan dengan lebih jelas kerana masa tak mengizinkan. Kita jumpa nanti pada jam 3.15 dalam perkongsian sejarah Mekah buat yang berkelapangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua.